Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ju ada satu benda kat sini Ini namanya bah kita. Bahulu kita. Lembut sangat bahulu ni kawan Dr. Ju buat. Bahulu ni kalau nak tahu, mula-mula dah cerita pasal bahulu sebab nak makan ni sementara nak tunggu orang. Ni celup dengan bahulu celup dengan air coklat kita. Sementara tunggu orang ramai. Apa khabar semua? Yang dah on tu bolehlah komen apa-apa ke. Okay. Sementara Dr. Ju menikmati bahulu kita. Ni bahulu ni kawan Dr. Ju yang buat. Bahulu ni tak ada tepung, tak ada gula. Jadi bahulu ni dibuat khas untuk pesakit diabetik. Bahulu dia macam bahulu biasa, kecil, sangat sedap. Lembut sangat. Tengok lembut sangat bahulu ni tak keras, lembut, sedap. Ni kawan Dr. Ju dekat Felda Tenang yang buat khas untuk pesakit-pesakit Dr. Ju yang ada diabetik. So nak sedap, Dr. Ju cecah dengan air bulletproof coffee Milo. Air ni juga sebenarnya tak ada gula, tak ada ni juga Okay. Sedap. Okay. Apa yang nak order bahulu? Siapa yang nak order bahulu, nanti boleh bagi nombor hujung sekali. Okay. Bahulu ni untuk pesakit kencing manis. Bukan Dr. Ju yang buat, kawan Dr. Ju yang buat. Dia jual macam ni lah. Tapi Dr. Ju yang tolong jualkan, cop lah dijual ni. Dijual macam ni. Macam ni, dalamnya ada 21 biji. Dan sebab dia bahulu keto ni, dia memanglah mahal kan. Sebab dia pakai tepung almond. Jadi 21 biji ni harganya RM19. Kalau nak boleh telefon di Juelness. Okay. Hari ni bukan cerita pasal bahulu. Hari ni nak cerita pasal heart attack. Ataupun heart attack. Bahulu ni pun mengelakkan daripada dapat heart attack. Okay. Heart attack di usia muda. Ramai sekarang ni dikejutkan kita dikejutkan dengan orang-orang muda tiba-tiba dapat heart attack, macam tak percaya ada beberapa lah artis muda lagi baru 20 lebih tiba-tiba meninggal. Doktor kata heart attack, yang meninggal tidur lain, yang tiba-tiba jatuh kolaps lain kan. Dan selalunya ianya dikaitkan dengan heart attack. Sebenarnya apa dia heart attack? Apa dia sakit jantung sebenarnya? Apa yang dikatakan sebagai sakit jantung? Apa yang dikatakan sebagai sakit jantung? Sakit jantung ada banyak, tapi hari ini kita nak cakap pasal serangan jantung. Sakit jantung boleh sakit disebabkan oleh congenital, boleh disebabkan oleh usia tua, jantung dia susah nak berdenyut sebab dia dah longgar. Tapi yang Dr. Ju nak cakap ni adalah sakit heart attack ataupun serangan jantung. Apa yang dimaksudkan dengan serangan jantung? Serangan jantung tu maksudnya adalah bila salur darah yang bagi makan pada jantung tu tiba-tiba tersumbat dan jantung kita tak dapat makan. Bila jantung kita tak dapat makan, maka jantung tu akan berhenti berdenyut. Sebab dia macam terkejut kan, macam kita tiba-tiba terkejut, jadi dia pun shock dia pun tak boleh berdenyut. Itu adalah heart attack. Jadi sekarang ni heart attack ramai berlaku di kalangan muda. Sebenarnya kenapa kita boleh dapat penyumbatan salur darah? Kenapa kita menyebabkan senang mudah mendapat penyumbatan salur darah? Adakah dia disebabkan oleh kita makan kambing? Oleh sebab kita makan telur banyak sangat?
ataupun kita makan minyak kelapa ke, ataupun ianya dikaitkan dengan kolesterol tinggi, adakah ianya benar? Yang mana satu yang benar? Kita sekarang confused sebenarnya. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Kenapa ramai sangat orang sekarang dapat heart attack? Maknanya muda-muda dapat heart attack. Penyumbatan di salur darah berlaku kenapa? Kenapa penyumbatan salur darah boleh berlaku? Ianya bermula dengan radang. Dr. Ju selalu cakap pasal radang. Radang maknanya salur darah kita, dalam salur darah kita ada bahagian dalam dipanggil endometrium, ataupun bahagian dalam salur darah kan akan macam tu kan. Jadi yang kat dalam tu dipanggil endometrium. Jadi endometrium ni adalah tempat di mana yang selalu terdedah pada macam-macam, terdedah pada toksik terutamanya. Toksik tu maknanya adalah keracunan. Keracunan apa? Dia keracunan macam-macam. Keracunan ni maknanya racun yang menyebabkan salur darah, dalam salur darah kita ni bengkak ataupun cedera. Jadi keracunan tu adalah antaranya yang paling banyak penyebabnya adalah gula, iaitu pesakit-pesakit diabetik yang ada gula tinggi dalam darah, ataupun insulin juga yang kalau tinggi dalam darah juga dia menyebabkan keracunan pada salur darah. Merokok juga mengandungi toksik yang meracuni salur darah kita. Juga begitu juga kalau kita ambil benda-benda makanan yang salah, contohnya makanan tu ada trans fat. Trans fat tu contohnya margarin lah. Trans fat adalah margarin, maknanya minyak yang bila dibekukan dengan satu proses mengasukkan hidrogen dalam minyak tu, menyebabkan minyak tu beku dan menjadi margarin. Itu adalah trans fat. Trans fat juga toksik pada salur darah. Ini tak ada pen ni. Kalau ada pen boleh cerita kejap Okey. Okey. Jadi bila salur darah ni diracuni. Selain daripada tadi Dr. Ju lupa cakap, orang yang ada penyakit autoimun juga salur darahnya di-attack ataupun diserang oleh autoantibody yang menyebabkan dia meradang juga. Meradang tu maknanya merah. Merah maknanya satu kecederaan, maknanya bengkak. Agaknya kalau tulis kat sini nampak tak? Okey. Jadi kalau kita ada tak nampak. Okey. Kalau kita ada salur darah macam tu, okey, ni salur darah, ni bahagian dalam. Okey, kalau radang tu maknanya dia attack bahagian dalam salur darah ni. Maknanya salur darah ni meradang, merah, cedera, banyak sangat keracunan berlaku. Lagi satu adalah orang yang ada kecederaan juga disebabkan oleh orang yang ada uric acid tinggi, maknanya dia ada gout. Orang yang ada gout juga atau hyperuricemia. Gout, Dr. Ju dah pernah bagi talk sebelum ni, adalah bila uric acid tu deposited atau pergi menyerang sendi. Kalau dia belum menyerang sendi, dia menyerang salur darah ni, dipanggil hyperuricemia. Jadi benda ni, kecederaan ni dalam salur darah ni cedera merah, lama-lama koyak. Jadi bila dia koyak ni, maknanya benda ni berlaku bukan dalam masa satu hari. Benda ni berlaku bertahun-tahun ya. Ini salur darah lah Ini salur darah dalamnya. Jadi benda ni berlaku bertahun-tahun. Bila benda ni berlaku bertahun-tahun, badan kita akan cuba untuk tolong salur darah kita ni supaya kecederaan tu boleh dirawat. Jadi badan kita akan keluarkan beberapa bahan untuk merawat salur darah tu. Jadi bahan tu fibrinogen lah, vitamin lah, macam-macam. Salah satu daripada bahan tu adalah kolesterol. So kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi bukan sebab kita makan, tapi makan lemak. Tapi kolesterol tinggi disebabkan oleh dia nak bantu kita untuk
buang kecederaan tu. Jadi bila benda tu berlaku, ditampal, lama-lama parut. Bila berlaku parut, sarur darah kita akan keras. Bila keras, tekanan darah kita pun tinggi. Begitu juga benda tu akan terus berlaku, berterusan, tampal, lama-lama penyumbatan berlaku. Dekat sinilah berlakunya. Kalau benda ni berlaku dalam jantung kita, maka kita akan dapat penyumbatan dekat salur darah jantung. Benda tu berlaku bertahun-tahun. Tetapi kenapa? That's why selalunya penyumbatan salur darah ataupun pada jantung ataupun sakit jantung ni ataupun heart attack ni berlaku pada orang tua, sebab benda tu berlaku bertahun-tahun. Maknanya radang tu berlaku pelan-pelan bertahun-tahun baru berlaku penyumbatan. Tetapi kenapa sekarang orang-orang muda dah mula dapat sakit jantung? Sebenarnya adalah berpunca daripada gaya hidup budak-budak sekarang. Maknanya jadi daripada kecil kita dah bagi anak kita macam-macam. Sebab Dr. Ju cakap bendanya berasal daripada radang. Apa yang menyebabkan radang? Yang menyebabkan radang dan menyebabkan penyumbatan pada salur darah dekat jantung. Jadi macam-macam benda daripada apa yang boleh disebabkan oleh radang. Especially apa yang berlaku sekarang adalah yang paling besar adalah apa yang kita makan. Maknanya apa yang kita makan banyak yang menyebabkan radang. Yang menyebabkan radang pada pembuluh darah dekat kita punya salur darah dekat jantung. Jadi makanan-makanan kita termasuklah yang Dr. Ju sangat suka, yang sangat anti, iaitu gula. Salah satunya gula. Yang keduanya tadi Dr. Ju cakap trans fat. Yang ketiganya sebenarnya apa lagi? Trans fat tu margarin. Kita bukan tak boleh ambil margarin, tapi tukar dengan butter. Sebab butter bukan trans fat. Butter daripada lepas susu dijadikan butter. Jadi butter sebenarnya bukan trans fat. So antara butter dengan margarin, ambil butter sebab butter bukan trans fat dan butter tidak menyebabkan radang pada salur darah dan tidak menyebabkan penyumbatan pada salur darah. Dan seterusnya, makanan kita juga yang ada goreng-goreng. Yang kita suka makan benda-benda yang bergoreng. Benda-benda bergoreng bukan disebabkan oleh minyak tu yang menyebabkan penyumbatan pada salur darah. Tetapi bila kita panaskan minyak tu, apa yang berlaku adalah dia akan menjadi bahan toksik. Bahan tu dipanggil aldehyde. Jadi aldehyde ni sebenarnya toksik dan menyebabkan radang pada salur darah. Bila benda tu berlaku bertahun-tahun, asyik kena radang, lama-lama penyumbatan salur darah, terutamanya pada salur darah yang kecil, iaitu di jantung, di jantung. Jadi makanan bergoreng menyebabkan ada aldehyde banyak dalam salur darah kita. Aldehyde tu daripada minyak panas tadilah, dan bila kita makan, aldehyde tu masuk dalam salur darah kita dan menyebabkan radang, menyebabkan badan kita akan bertindak balas untuk menangani radang, dan dekat situlah berlaku penyumbatan salur darah. Dan bila ia berlaku di jantung, maka kita akan dapat serangan jantung. Benda tu juga boleh berlaku dekat otak, menyebabkan kita ada stroke, okey. Apa lagi yang menyebabkan serangan jantung, punca serangan jantung di awal usia? Makanan tadi kan, yang pertama tadi Dr. cakap gula, because gula toksik. Yang kedua tadi adalah trans fat. Yang ketiga adalah minyak-minyak yang mengandungi omega 6 yang tinggi. Omega 6, badan kita perlukan omega 3 dan juga omega 6 dua-dua. Dia punya ratio kena balance. Maknanya omega 3 adalah anti-inflammatory. Omega 3 contohnya pada avocado, pada flaxseed, yang paling banyak sekali pada ikan salmon, ikan salmon. That's why pada ikan banyak omega 3. Omega 3 adalah
anti-inflammatory, anti radang. Tetapi omega 6 adalah radang. Jadi radang daripada omega 6 ni yang menyebabkan penyumbatan pada salur darah disebabkan oleh radang tu tadi membawa kepada inflammation. Everything is about inflammation. Everything semuanya berkenaan dengan inflamasi, ya, berkenaan dengan inflammation. Jadi yang pasal omega 6 tadi. Apa minyak-minyak yang tinggi kandungan omega 6, omega 6? Minyak tu adalah 4 minyak yang you all jangan usik. Sebab kenapa budak-budak sekarang awal-awal dah dapat sakit jantung? Because makanan dekat luar menggunakan minyak-minyak yang mengandungi tinggi omega 6. Minyak-minyak yang tinggi omega 6 adalah minyak jagung, minyak soya, minyak canola dan juga minyak soya. Jadi di makanan-makanan dekat luar sana semuanya pakai minyak ni. Diorang tak akan pakai minyak zaitun. Diorang tak akan minyak kelapa. Minyak kelapa adalah minyak yang paling rendah kandungan omega 6. Tapi diorang makan industri makanan kat luar sana tak akan pakai minyak kelapa atau minyak zaitun because terlalu mahal. Dan kalau pakai minyak kelapa pula tengik nanti. Kalau pakai minyak kelapa sawit pun dia tengah-tengah. Dan of course lah makanan kita akan tengik kalau pakai minyak kelapa because dia rendah omega 6. Jadi dia menyebabkan dia senang tengik, sebab minyak tu tak ada antibakteria. Minyak yang banyak antibakteria sebenarnya adalah minyak kelapa. Jadi bila jadi kalau kita menggunakan minyak-minyak yang Dr. Ju cakap 4 tadi menyebabkan banyak radang berlaku. Jadi kalau tengok kek kat luar, kek dekat luar, kek yang mahal, secret recipe, donat, air minuman yang kat luar, dia orang tak akan ni air pula. Dia orang silap, bukannya air makanan dekat luar, contohnya yang digoreng donat, yang dia buat kek, yang dia buat biskut-biskut kat luar, dia orang akan pakai minyak yang menggunakan yang banyak omega 6 tu. Contohnya itulah minyak tadi, minyak soya semua. Dia orang tak akan pakai minyak kelapa. That's why anak-anak kita selalunya makan dekat luar. Jadi bila dia makan dekat luar, benda-benda itulah yang dia dapat radang banyak dalam badan anak-anak kita. Nah, itu adalah omega 6. Jadi kalau nak goreng-goreng ataupun kita nak pakai minyak, pakailah minyak kelapa, is the best sebenarnya. Even butter juga the best. Dan minyak sawit tengah-tengah. Dan juga minyak zaitun minum saja. Flaxseed oil pun minum saja, bukan untuk memasak. Memasak the best kalau you tengok adalah minyak kelapa. Kalau you all tengok makanan resepi-resepi sehat dalam YouTube, you all tengok resepi-resepi sehat, semuanya pakai minyak kelapa sekarang. Kat US ke UK ke semua pakai minyak kelapa. Dia orang tak pakai. Dulu pakai minyak zaitun, tapi minyak zaitun sebenarnya tak tahan panas, nanti aldehyde tinggi. So dia orang pakai minyak kelapa sekarang because minyak yang paling tahan sekali dengan panas dan tidak jadi toksik selepas 30 minit adalah minyak kelapa. Sayang kita dulu banyak pokok kelapa kat Malaysia tapi dah ditebang tukar dengan sawit. Sebenarnya minyak kelapa is the best oil in the world. Minyak zaitun minum, virgin coconut oil minum, minyak kelapa dia ada is the best lah. Tapi minyak kelapa ni ada banyak jenis, ya. Maknanya hari ni kalau Dr. Ju cerita pasal minyak kelapa pun boleh juga kan, ya. Minyak kelapa sebenarnya ni untuk ilmu lah, ya. Minyak kelapa sebenarnya ada banyak cara nak buat minyak kelapa, Walaupun Dr. Ju ni doktor tapi tahu juga cara macam nak buat minyak kelapa. Sebab kita kena ambil tahu. Cara pertama buat minyak kelapa adalah dengan ambil santan tu, dihendapkan semalaman, ambil dekat atas dia tu, dimasak, dijadikan minyak yang ada taik minyak. Itu cara pertama. Minyak jenis ni boleh dibuat masak lah, sebab minyak jenis ni sebenarnya vitamin dia semua masa kita masak panas tadi banyak vitamin dia, nutrien dia yang rosak. Jadi kalau untuk sebagai vitamin dia tak sesuai lah. Selalunya minyak ni tok nenek moyang kita dulu guna untuk masak makanan. Minyak kelapa yang cara kedua nak buat minyak kelapa adalah
ataupun penapaian. Kalau orang-orang kampung kat sini banyak buat virgin coconut oil daripada proses penapaian. Penapaian maknanya santan tu dibiarkan lama-lama dia dalam proses penapaian tu minyak akan jatuh. Dan minyak tu sebenarnya adalah minyak kelapa dara sebab kita tak usik dia. Jadi minyak tu sangat bagus, cuma dia kadang-kadang ada masam sikit kan, ada tengik sikit. Jadi orang tak suka, tapi sebenarnya minyak tu yang paling bagus sebab dia tidak dipanaskan, dia virgin dan dia penuh dengan semua vitamin yang kandungan yang ada dalam kelapa. Cara ketiga buat minyak kelapa adalah minyak kelapa tu dicentrifuge. Dicentrifuge ataupun dipusing dengan satu mesin yang sangat mahal lah kan mesin tu. Kemudian dia punya temperaturenya dikawal supaya tak panas sangat, dan minyak yang dihasilkan daripada proses tu, yang proses tu dipanggil cold compress ya, sebab dia sejukkan benda tu. Dan proses tu dia sangat mahal, dan minyak yang dihasilkan juga minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara, dan dia selalunya sedap lah sebab dia melalui proses yang cepat, jadi dia sedap. Itu cara buat minyak kelapa, cara yang ketiga. Cara keempat, zaman dulu-dulu masa mak Dr. Jo ada, masa you all punya tok nenek moyang dulu, dia orang akan ambil kelapa tu dikeringkan, lepas tu lepas dah kering dah macam jadi kopra tu diperah jadi minyak, dan minyak tu lah yang dia orang guna untuk masak. Tetapi minyak tu selalu tengik sebab bila dipanaskan atau dijemur dia ada banyak kulat. Jadi bila dia tengik, dia orang akan buat proses minyak tu menggunakan dia panggil RBD, refined bleach deodorized. Jadi minyak tu selalunya ditaruh bahan kimia, ditaruh pewangi, dan itu untuk memasak. Tapi ada orang tak suka sebab minyak tu ada kimia dia, sebab dia tak bau, dia sebenarnya ada bahan kimia. Jadi yang paling sehat adalah minyak, kalau beli kat luar, minyak kelapa yang ditulis organik. Organik maknanya minyak kelapa jenis kopra tadi, tapi ditapis dengan arang. Selalunya dia orang pakai tapisan arang, bukan menggunakan bahan kimia. Yang kalau dia menggunakan bahan kimia, dia tak akan certified organik. Yang itu yang terbaik kalau you all untuk guna untuk memasak. Itu adalah pasal minyak tadi ya, pasal minyak. Jadi maknanya kalau minyak, kita kena minyak yang betul. Okey, apa lagi yang menyebabkan sakit jantung di usia muda? Tadi Dr. Jo cakap pasal gula. Gula tadi sebenarnya yang jahat adalah fructose because fructose menyebabkan 85% daripada fructose tu ditukar kepada gula. Dan fructose ni sebenarnya dia blok pengeluaran satu gas yang dikeluarkan oleh salur darah kita. Gas tu gunanya untuk melembutkan salur darah kita. Jadi bila pengeluaran dia tu diblok oleh fructose, menyebabkan salur darah kita rigid, keras, dan salur darah kita senang cedera, dan menyebabkan penyumbatan salur darah berlaku terutamanya di jantung. Dan sekarang ini fructose, gula putih mahal. Jadi makanan dekat luar sana semuanya menggunakan high fructose corn syrup. High fructose corn syrup ni fructose ni 90% hingga 90%, sangat tinggi, dan dia sangat-sangat toksik sebenarnya kalau kita ambil. Dan anak-anak kita yang muda-muda, orang tua tak makan, dia orang makan pergi kat mall, dia akan beli benda-benda seperti yang manis-manis, terutamanya air-air yang mengandungi gula high fructose corn syrup ni. Jadi benda-benda ni lah yang membawa kepada macam-macam penyakit yang menyebabkan muda lagi dah dapat sakit jantung. Dan sakit jantung juga disebabkan oleh merokok. Dr. Ju cakap tadi kan, sekarang budak-budak muda dah merokok. Awal-awal sekolah menengah dah merokok. Dah sekolah menengah dah curi-curi merokok. Dan rokok sekarang tak sama rokok yang tok nenek moyang kita dulu pakai. Diorang dulu pakai rokok daun yang dalam tu cuma tembakau saja, dan dengan daun tak ada apa-apa sangat. That's why umur dia panjang walaupun dia merokok. Tetapi rokok yang budak-budak kita ambil sekarang adalah rokok yang dalam dia dicampur macam-macam. Dicampur macam-macam bahan kimia. Dicampur tar lagi. Dicampur macam-macam. Dan benda ni lah menyebabkan
toksik kepada salur darah anak-anak kita dan menyebabkan menyebabkan penyumbatan pada salur darah dekat jantung, disebabkan oleh inflammation yang disebabkan oleh toksik yang dikeluarkan oleh rokok tadi. Itu adalah antara juga penyebab kenapa budak-budak sekarang sangat berisiko tinggi untuk dapat sakit jantung. Antara sebab lain kenapa budak-budak sekarang senang dapat sakit jantung, because dia orang ada juga masalah usus. Masalah usus. Masalah usus. Jadi bila apa yang berlaku kat dalam usus, maknanya bila dia orang makan macam-macam benda dekat luar sana yang banyak sangat perasa, pewarna, pengawet, racun-racun pada sayur, racun-racun pada buah-buahan, benda tu menyebabkan bakteria baik dalam usus kita banyak yang mati. Bakteria tu gunanya adalah untuk apa? Bakteria yang baik tu, salah satu guna bakteria tu adalah untuk menjaga permukaan usus kita. Permukaan usus kita. Jadi bila bakteria tu banyak mati disebabkan apa yang kita makan, contohnya McDonald's sendiri ada dalam 7 chemical dalam tu. Dan juga sekarang sayur-sayur kita banyak sangat racun. Kita pula makan jajan-jajan banyak sangat pengawet, banyak sangat pemanis yang tiruan, banyak juga rasa tiruan. Benda ni menyebabkan dia membunuh kita punya bakteria yang ada dalam usus. Bila bakteria dalam usus kita dah berkurangan, permukaan usus kita tak ada yang jaga. Bila tak ada yang jaga, maka permukaan usus kita di-attack oleh bakteria jahat dan menyebabkan permukaan usus kita bengkak. Dan itu sebabnya sekarang ni muda-muda dah ramai yang akan keluar angin banyak sangat dekat dari perut dia kan. Itu daripada usus dia, itu menunjukkan yang dia ada masalah usus. Dan bila berlaku masalah usus ni, apa yang kita makan ni dia tembus masuk ke dalam kita punya blood circulation, kita punya salur darah. Dan bila benda ni berlaku, bila benda ni tembus ke salur darah kita, menyebabkan benda-benda toksik ini yang meracuni salur darah anak-anak kita. Ramai sekarang budak Dr. Ju tengok ada yang baru 10 tahun dah dapat gastrik. Cuba bayangkan. Jadi ini juga yang membawa kepada masalah penyakit sakit jantung di usia muda. Maknanya salur usus dia tak sihat, makanan dia semua lepas, maknanya dia ada mendapat sindrom kebocoran usus. Makro, kebocoran usus bukannya bocor koyak macam paip, tak. Maknanya bocor mikro dan menyebabkan makanan racun-racun dalam usus kita semuanya tembus masuk ke dalam salur darah, dan ini meracuni salur darah dekat organ-organ kita, terutamanya salur darah yang bagi makan pada jantung kita. Dan inilah yang menyebabkan kepada penyumbatan salur darah dan membawa kepada heart attack. Dan selalunya benda-benda ini bukannya orang tua yang makan jajan-jajan proses food ni kan. Yang makan selalunya adalah budak-budak muda. That's why tak heranlah kalau sekarang sakit jantung berlaku pada umur yang sangat muda. Baru-baru ni dikejutkan dengan umur 22 tahun meninggal sakit jantung. Kalau umur 40 tu dah tua sikit lah. Umur 50 tu dah tua banyak lah. Kalau 60 tu biasa lah. Tapi ini 22 sakit jantung. Jadi semuanya adalah kerana apa yang diorang buat, apa yang diorang makan. Selain daripada pemakanan, apa lagi yang menyebabkan sakit jantung di usia muda? Stres. Stres adalah punca paling besar penyakit dekat dalam dunia ni sekarang sebenarnya. Jadi kita sekarang budak-budak kecil, budak-budak muda dah berada dalam keadaan banyak stres dalam hidup dia. Belajar sampai tuition pagi, tengah hari, petang, dekat sekolah ni dah tuition, sekolah pagi, petang sekolah lagi, malam tuition, tidur pagi-pagi pukul 6 dah kena bangun. Jadi sebenarnya dia orang semua berada dalam keadaan stres. Stres ni adalah suatu juga yang mengeluarkan bahan-bahan toksik kat dalam badan kita. Stres juga menghasilkan inflammation, radang, dan stres juga yang membawa kepada
penyumbatan dekat salur jantung, darah jantung. Jadi kalau kita kadang-kadang kita tak perasan apa kita buat pada anak-anak kita. Kita yang nak sangat anak-anak kita ni dah skor A, semua A. Sampai kita streskan dia orang. Dan benda ni sebenarnya tidak bagus lah. Bagaimana kita balance lah dalam dunia ni. Maknanya you ajak belajar, lepas tu hujung minggu bawa lah pergi ke tengok benda-benda yang hijau, pergi pantai. Dan itu adalah the best. Sebab stres ni bukannya orang tua saja, budak-budak banyak stres. That's why especially kalau budak-budak kita bagi makan benda-benda yang tak sehat, benda-benda yang processed food, benda-benda yang junk food, itu juga membawa kepada stres. Dan bukan saja usus, otak pun stres, dan salur darah pun semua banyak yang meradang. Okey. Jadi macam mana cara kita nak mengelakkan daripada untuk mendapat sakit jantung untuk anak-anak kita supaya tidak dapat sakit jantung di usia muda. Jadi of course yang pertama, diet ni kita kena jaga. Sekarang kalau you all tengok orang Dr. Ju sangat suka because ramai orang yang dah ada kesedaran. Dia orang dah mula mengamalkan diet yang sehat, terutamanya paleo diet. Paleo diet adalah kesehat adalah satu diet di mana dia orang mengamalkan makanan-makanan yang tidak ada processed food, tidak ada junk food, dan dia orang cari semuanya yang natural yang semula jadi. Tadi Dr. Ju nampak ada seorang tadi tanya jus buah macam mana. Jus buah tu sebenarnya bila kita juskan, yang ada dalam jus kita adalah fruktos yang tinggi. Jus buah-buahan sebenarnya yang manis tidak bagus untuk kesihatan. Kita kalau nak makan buah, Allah Ta'ala dah jadikan buah kita ni ada serat. Serat adalah antidot untuk fruktos dalam buah-buah. Jadi kalau kita nak makan buah, jangan juskan. Salah. Maknanya kita buang fiber dia, kita cuma ambil fruktos dia. Fruktos tu sebenarnya tidak bagus untuk badan kita. Jadi yang elok, Allah Ta'ala dah bagi kita buah dengan serat semuanya, kita makan buah whole. Jadi buah is good for our health, tapi jangan juskan. Jadi yang paling penting kita makan semuanya buah dengan fiber dia sekali. Maknanya makan macam tu saja, bukan dijuskan. Kalau you all nak buat smoothie boleh, maknanya you tak ada gigi ke apa kan, you blender the whole thing, itu tak ada masalah. Yang tak bagus bila you juskan. Jus yang bagus adalah jus hijau, maknanya jus sayur, seleri, buah-buah yang hijau, contohnya buah apple hijau. Tapi yang lain-lain tu elok buat blender, minum macam tu saja, ataupun makan macam tu saja, tapi bukan dijuskan. Sebab tadi Dr. Ju dah tengok ada yang tanya pasal jus boleh okey tak. Sebenarnya jus is not good, adalah satu idea yang tak bagus kalau you all juskan buah-buahan bagi ke anak-anak makan. Sebab benda tu akan menyebabkan insulin dirangsang dengan sangat tinggi dalam darah anak-anak kita, dan menyebabkan apa yang berlaku, menyebabkan insulin adalah inflammatory. Bila kita bagi jus, insulin akan naik dengan mendadak sebab gula naik dengan mendadak, insulin naik mendadak, dan menyebabkan otak kita akan dirangsang pusat lapar. Jadi anak kita cepat lapar. Kalau nak buat, cakap dengan orang dekat dengan orang kedai tu, blender buah tu, jangan juskan. Minum semua dengan serat-seratnya. Tapi yang paling senang sebenarnya makan macam tu je lah, tak payah juskan. Kita kan ada gigi, Allah Ta'ala yang tua-tua cendek tujuh pun ada gigi kan. Jadi makan buah jangan dijuskan. Boleh buat smoothie atau boleh blender minum macam tu, tak apa. Tapi jangan juskan ya. Okey. Jadi tengok makanan anak-anak kita. Daripada sekarang, masa budak tu kecil kita dah tengok. Kalau budak tu kecil kita dah ajar makan aiskrim, ketagih dekat aiskrim, macam mana kalau dia dah besar? Of course lah dia akan ketagih sangat dekat aiskrim kan, because sugar addiction. Daripada kecil kita dah ajar anak kita menagih gula. Coklat juga yang gula yang manis sangat tu kan. You boleh buat sebenarnya coklat sendiri yang tak pakai gula pun, tapi apa-apa manis pun akan addicted kan.
Kalau sekali-sekala tak apa. Tapi ramai antara anak-anak kita yang addicted kat coklat. Addicted dekat ais krim. Jadi itulah yang membawa bila dia besar, dia kerja, dia dah boleh ada duit, dia akan makan. Dia boleh beli apa yang dia nak. Dia boleh pergi McDonald hari-hari. Dia boleh beli ais krim hari-hari sebab dia orang dah ada duit, dah kerja. Dia orang boleh merokok. Dia orang boleh buat makan apa saja. Dan masa itulah dia jumpa girlfriend, hidup dah penuh dengan stres. That's why muda-muda dah dapat sakit jantung. Pada zaman dulu kita tak dapat sakit. Orang-orang zaman dulu tak dapat sakit jantung. Because dia orang tak ada handphone. Tak ada TV. Jadi hidup dia main kat rumah, main kejar-kejar. Main polis-polis. Main seremban. Jadi dia orang tak stres, tak ada. Makanan dia orang semua makanan-makanan kampung. Tak ada racun, tak dibela, tak ada gula pun mahal. Jadi orang, mak-mak dia orang tak mampu belikan gula. Jadi that's why zaman dulu orang umurnya panjang. Jadi sebenarnya kita adalah mangsa kepada kemodenan. Kemodenan menyebabkan kita banyak dapat penyakit. Okey? Jadi jagalah anak kita. Tidur lagi satu. Budak-budak sekarang ni tidur lambat. Dia suka tidur lambat, main game, main handphone. Itu juga adalah stres. Stres membawa kepada radang. Radang membawa kepada masalah penyumbatan dekat salur darah. Menyebabkan kolesterol naik. Kolesterol naik bukan pasal dia daripada makanan kita. Kolesterol naik disebabkan oleh radang terlalu banyak dalam badan kita. Jadi kolesterol tu nak tolong tampal salur darah kita dan menyebabkan salur darah kita tersumbat. Kolesterol ada dalam penyumbatan salur darah, tapi bukan kolesterol punca penyumbatan tu. Semua kena ingat tu Semua kena ingat bahawa kolesterol bukan punca penyumbatan salur darah, tetapi kolesterol ada dalam penyumbatan dia sebab penyumbatan salur darah sebab dia nak tolong kita. Kolesterol adalah rescuer. Biasa sebenarnya Dr. Ju, nanti orang kecap pula, Dr. Ju tak setuju orang ambil ubat buang kolesterol sebab kita kena tahu kenapa kolesterol naik. 75% daripada kolesterol dalam badan kita sebenarnya yang keluarkan adalah hati kita. Sebab badan kita perlukan. Bukan daripada diet kita. Daripada diet hanya 25%. Jadi itu yang semua orang kena faham. Jadi kalau nak faham lebih lanjut pasal kolesterol tu, bolehlah buka Dr. Ju punya live yang sebelum ni ataupun dekat YouTube pasal kolesterol. Pasal penipuan dalam saturated fat, lemak tepu. Macam mana kita semua ditipu oleh orang-orang, oleh tertentu dot lah, sebabkan oleh duit. Okey, Dr. Ju rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang nak beli bahulu ni kan, bahulu keto, bahulu yang tak ada gula, bahulu yang sehat. Bahulu ni kawan Dr. Ju yang buat. Bahulu ni tak ada pakai tepung, tak ada pakai gula, sesuai untuk kencing manis, sesuai untuk yang diet. Yang kalau yang nak tu bolehlah telefon di Wellness 0792525773. Kita boleh koreakan. Tolong orang kan, kita tolong orang, bagus kan ya. Ni tadi Dr. Ju makan sangat sedap bahulu keto, bahulu kencing manis ya. Kalau siapa yang nak boleh kontak staff Dr. Ju lah Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Sebab ada yang komplain Dr. Ju dah tak nak share. Mana ada Dr. Ju tak share? Dr. Ju live lagi dengan you all. Tiap-tiap minggu live, kecuali ada hal sangat, ada kursus sana sini, ada banyak sangat komitmen yang Dr. Ju tak live. InsyaAllah selagi Dr. Ju hidup, Dr. Ju akan sentiasa share benda-benda yang bermanfaat untuk semua orang. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Besok Dr. Ju nak pergi Penida Island. Penida Island dekat Bali sebenarnya sebab Dr. Ju punya trip ke Hokkaido dibatalkan, di cancel terus sebabkan oleh coronavirus. Baru nak pergi ke Penida Island, tiba-tiba ada pula juga di coronavirus dah dekat Indon. Ingatkan Indon tak ada coronavirus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.